Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Malaysia akan hantar lebih ramai pemain ke Eropah. Menurut daripada maklumat yang diberikan oleh Presiden FAM sendiri, iaitu Datuk Hamidin Mohamad Amin, misi untuk membawa lebih ramai pemain Malaysia untuk bermain di Eropah sedang giat dijalankan. Dia sendiri turut memohon bantuan serta sokongan daripada ahli majlis FIFA mengenai hasratnya itu untuk memastikan Harimau Melaya dapat beraksi dengan pemain berstatus Grade A. Perancangan sudah dibuat dan penelitian juga sedang dilakukan bagi mendapatkan platform yang sesuai untuk anak muda mendapat peluang untuk beraksi di Eropah. Cabaran buat masa sekarang ini adalah daripada keluarga pemain itu sendiri yang tidak mahu membiarkan anak-anak mereka pergi jauh daripada mereka. FAM juga sedang mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan seperti Nigeria, Mesir, Ivory Coast dan juga Jepun sebagai langkah untuk membawa misi negara ke Eropah. EL Varasan cuba dapatkan Arif Aiman. Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara EL Varasan mahukan pasukan terkuat untuk negara bagi menghadapi Tamasya Sukasi di Kemboja pada bulan Mei nanti. EL Varasan akan cuba mendapatkan pemain-pemain muda berbakat seperti Arif Aiman, Mukairi Ajmal dan Lumah Hakim sebagai langkah untuknya memperkuatkan lagi pasukan bawah 23 negara. Secara teorinya, dia mahukan mereka bertiga ini, tetapi pada akhirnya keputusan untuk melepaskan mereka adalah bergantung kepada kelab masing-masing. Tanpa kelibat pemain terbaik seperti mereka ini, sudah pasti akan memberikan sedikit kesukaran untuk mereka mencapai sasaran yang ditetapkan. Ancelotti sahkan Benzema akan bermain di Anfield menjelang pertemuan epik antara juara 14 kali Liga Juara-Juara Eropah Real Madrid dan juga Liverpool awal pagi esok. Pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, telah mengesahkan Karim Benzema akan bermain dalam pertemuan pertama itu nanti. Benzema yang sering dilanda kecederaan pada musim ini akan diberikan peluang oleh Ancelotti untuk mempamerkan prestasi sebenarnya untuk menyingkirkan juara 6 kali iaitu Liverpool di peringkat round of 16. Benzema juga sedang berusaha untuk menamatkan badi jaringannya selepas gagal menjaringkan di 5 perlawanan terakhir Liga Juara-Juara Eropah. Mereka akan ke Anfield tanpa dua tonggak tengah iaitu Tchouaméni dan juga Toni Kroos dan akan mengharapkan Modric untuk bersinar. Leeds United masih belum jumpa pengurus baru mereka. Selepas pemecatan jersey emas tempoh hari, Leeds United yang sedang bergelut di zon penyingkiran masih lagi belum menemui calon yang sesuai bagi menggantikan bekas pengurus mereka itu. Setakat ini terdapat dua nama besar yang mereka senaraikan untuk jawatan tersebut, iaitu Javi Garcia dan juga Rafa Benitez. Mereka ada mencuba untuk dapatkan beberapa jurulatih tetapi gagal mencapai kata sepakat. Setakat ini mereka hanya membenarkan pembantu jurulatih iaitu Michael Skubala untuk membimbing pasukan, sementara mereka akan cuba mencari pengurus yang baru secepat mungkin. Javi Garcia bukanlah nama asing di EPL selepas dia berjaya membantu pasukan Watford untuk bersaing di EPL sebelum ini dan membawa mereka ke final FA Cup. Dia kini bersama Anas selepas meninggalkan pasukan Valencia pada 2022 yang lalu. Liverpool bukan untuk dijual, kata John Henry. Pemilik pasukan Liverpool, John Henry, mengesahkan yang syarikat miliknya, FSG, tidak akan menjual Liverpool buat masa sekarang ini. Perkara ini disahkan sendiri oleh John Henry yang pada ketika ini hanya mahukan pelabur untuk melabur dalam kelab, bukannya untuk menjual sebahagian besar saham miliknya sebagai tanda untuk mendapatkan pemilikan baru seperti mana yang diharapkan oleh pemilik Liverpool sendiri. Pengurus Liverpool, Tom Warner, juga mengatakan yang mereka tidak akan menjual Liverpool secara keseluruhan. Mereka hanya mahukan pelabur baru yang bertujuan untuk mendapatkan dana bagi meneruskan beberapa projek seperti meluaskan lagi stadium sebelum ini. Hal ini sudah pasti mengecewakan sebahagian peminat Liverpool yang sentiasa mahukan pemilik yang baru. Dortmund kehilangan Karim Adeyemi. Borussia Dortmund yang akan bertanah ke Stamford Bridge 2 minggu lagi berdepan dengan kebimbangan selepas pemain penyerangnya Karim Adeyemi berkemungkinan tidak dapat bermain pada aksi kedua nanti. Adeyemi mengalami kecederaan otot dalam perlawanan menentang Hertha Berlin hujung minggu lalu di mana mereka menang 4-1. Adeyemi merupakan penjaring gol tunggal ketika mereka menewaskan Chelsea 1-0 di tempat sendiri. Dia harap dapat segera pulih untuk meneruskan momentum tersebut di tempat lawan nanti. Dia dilaporkan terpaksa diketepikan selama 3 minggu akibat daripada kecederaan tersebut. Darwin Núñez mungkin dapat bermain, kata Jurgen Klopp. Pengurus pasukan The Reds, Jurgen Klopp, memberikan update terbaru mengenai pemain penyerangnya, iaitu Darwin Núñez, yang mengalami kecederaan bahu ketika mereka menentang Newcastle United tempoh hari. Klopp berkata yang Núñez berpeluang untuk bermain nanti, tetapi bergantung kepadanya untuk menahan kesakitan itu bagaimana. Kecederaan yang dialami Núñez tidak begitu serius dan mereka juga sudah mempunyai beberapa pemain yang sudah pun kembali daripada kecederaan, seperti Diego Jota dan Roberto Firmino. Klopp juga mengatakan perlawanan kali ini sememangnya berbeza dengan final di Paris
Paris kerana mereka tiada peluang untuk bermain kali kedua. Tetapi untuk pusingan 16 terbaik ini ada, dan ini sudah pasti akan memberikan kelebihan untuk sesiapa sahaja. Graham Potter akui semakin tertekan. Pengurus Chelsea, Graham Potter mengakui yang dia semakin tertekan tewas 2 kali perlawanan berturut-turut kepada Dortmund 1-0 dan juga kepada Southampton juga 1-0 pada minggu lalu. Tewas kepada Southampton bermakna mereka kini sudah ketinggalan 11 mata untuk mengejar ke kedudukan 4 teratas Liga bagi melayakkan mereka untuk ke UCL pada musim hadapan. Potter memberitahu yang dia sedar keputusan sebelum ini bukanlah sesuatu yang para penyokong mahukan, tetapi dia akan cuba untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada bagi mempertingkatkan lagi mutu dan prestasi pasukan. Dia juga mahu diberikan masa untuknya membangunkan semula pasukan yang rata-rata dipenuhi oleh pemain muda dan baru yang masih lagi belum menyerap tahap permainan di sini. Borussia Mönchengladbach sahkan pemainnya akan tinggalkan kelab secara percuma. Kelab Bundesliga, Borussia Mönchengladbach sahkan yang penyerangnya Markus Thuram akan meninggalkan kelab secara percuma selepas kontraknya tamat hujung musim nanti. Dia setakat ini telah berjaya menjaringkan 14 gol daripada setiap kejohanan musim ini dan telah mengumpul sejumlah 42 jaringan daripada 124 perlawanan sejak mula menyertai Gladbach pada 2019 yang lalu. Antara kelab yang berminat untuk mendapatkannya adalah Manchester United, Chelsea, Arsenal, Spurs dan juga Newcastle United. Selain itu, pasukan seperti Bayern Munich, Juventus dan Inter Milan juga sudah mula menunjukkan minat untuk mendapatkan pemain itu. Liverpool berusaha keras untuk dapatkan Mason Mount. Liverpool dilaporkan berminat untuk dapatkan Mason Mount yang masih belum memastikan masa depannya bersama Chelsea. Dengan kontrak berbaki 18 bulan lagi, perbincangan yang dilakukan antara pemain itu dan kelab seringkali menemui jalan buntu selepas Mount tidak bersetuju dengan tawaran yang diberikan oleh Chelsea kepadanya. Liverpool akan cuba menggunakan peluang yang mereka ada untuk mendapatkan Mount sebagai pilihan untuk memantapkan lagi barisan tengah mereka. Barcelona dan Real Madrid minat Alvarez. Manchester City semakin bimbang selepas Barcelona dan Real Madrid nyatakan minat mereka untuk mendapatkan penyerang Manchester City iaitu Julian Alvarez. Alvarez sudah mula berbincang mengenai lanjutan kontraknya bersama City, tetapi dengan minat yang ditunjukkan oleh dua kelab gegasi Eropah ini mungkin akan menyebabkan situasi yang berbeza mengenai tawaran kontrak baru tersebut. Selain itu, Rodri berkemungkinan besar akan meninggalkan City hujung musim nanti jika mereka menerima tawaran sebanyak 80 juta pound daripada Barcelona. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.